Nasihat pandai tak? Kita bak menasihati ni. Muka rancak kita tak faham pasal orang. Hello, Assalamualaikum. Ya, patutnya minggu ni abang ada sertakan video tapi memandangkan negara kita sedang bergelut dengan masalah banjir, jadi mungkin tak kot, mungkin abang postpone video tu untuk hari lain. Tapi kali ni mungkin abang nak kongsilah sedikit pesanan ringkas lah untuk musim-musim banjir ni kan. Pertama sekali, abang faham, bukan abang faham situasi korang, abang takkan faham situasi korang sebab abang belum kena lagi situasi tu. Cumanya abang nak kongsilah perasaan duka cita dan takziah abang terhadap korang yang telah, orang kata, mengalami kerugian beratus-ratus ribu ringgit. Abang nak zahirkan rasa duka cita dan takziah abang terhadap korang lah. Dan abang harap korang tabah menghadapi dugaan ni. Abang tak kata abang faham situasi korang, abang tak akan faham sebab abang belum kena. Tapi abang tu lah nak menzahirkan rasa duka cita dan takziah abang terhadap korang. Dan abang harap korang berjaya lalui, dan abang harap segala apa jua bantuan daripada kerajaan berjaya disalurkan kepada mereka-mereka yang amat memerlukan. Anyway, sedikit pesanan ringkas lah untuk korang-korang yang di luar sana. Pesanan ringkas iaitu peringatan apa yang korang perlu buat di kala musim-musim tengkujuh. Weh, panas weh, panas. Mungkin pada korang yang belum tahu, kita sekarang ni berada di musim tengkujuh. Musim tengkujuh ni musim hujan lah, musim hujan. Kira ratio hujan tu lebih tinggi dah daripada hari yang cerah. Dan kebetulan hari ni harinya cerah. Jadi abang mengambil kesempatan untuk buat sedikit video ringkas lah untuk, orang kata, peringatan mesra lah kepada rakan-rakan kita dekat luar sana. Dan korang jugalah. Orang kata, kalau dalam bahasa orang putih tu dia kata do not take things for granted. So kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu tu apa jangan ambil mudah, jangan ambil ringan terhadap satu-satu perkara. Boleh lah, abang rasa macam tu lah kot. Jadi walaupun tempat korang tu bukanlah tempat favourite untuk kena banjir, maksudnya tempat korang ni memang dalam history tak pernah kena banjir. Orang kata impossible lah, nothing is impossible. Bencana alam ni tak ada apa yang mustahil, semuanya terletak di tangan Yang Maha Esa, betul? Kalau dia kata jadi tu, maka jadilah. Tengok macam Bentong, tak pernah ada sejarah kena. Jadi abang nak ajak korang untuk sama-sama beringat bahawasanya first kali, pertama, pada musim banjir ni jangan main air. Ya. Kadang-kadang dalam sejarah hidup abang lah kan, abang pernah sekali je kena banjir. Itu pun masa abang belajar dekat Dungun. Dan abang kena banjir tu pun tak teruk sangat, takat-takat paras buku lali je. Walaupun paras buku lali, ingatkan anak-anak, kawan-kawan, mak bapak, adik-adik, saudara mara, jiran tetangga yang kat luar sana tu, jangan sekali-kali main air banjir, berenang ke, main cak-cak ke kan. Jangan sekali-kali. Sebab apa abang nak bagi tahu? Dalam poin pertama ni je dah banyak sebab dah. First kali kita tak tahu isi kandungan air tu, dia dah bercampur dengan macam-macam benda. Kolera lah, apa taun lah, apa benda lah kan. Dah bercampur dengan air longkang, apa benda semua. Korang faham je lah, air longkang lah, air asid mana tak, air kencing orang. Dan yang keduanya, dalam poin yang pertama ni, dalam air tu juga kita tak tahu apa yang menanti. Macam beberapa video yang kita dah jumpa baru-baru ni kan, ada yang terjumpa dengan buaya. Kadang-kadang air ni kan, setengah tempat tu air banjir dia dah melimpah daripada sungai. Jadi dalam sungai ni kita tahulah ada, orang kata, buaya kat dalam tu. Jadinya kadang-kadang dia terlepas keluar. Macam yang kita dah tengok baru-baru ni kan, ada buaya dalam dia. Lepas tu kadang-kadang kena ingat juga, ul tau, ul. Ni ul boleh berenang di dalam air. Kau nak lari daripada ul,
jangan lari masuk dalam air. Dah ada juga video apa pun ditunjuk ular berenang dalam air. Jadi janganlah, kalau boleh elakkanlah. Yang keduanya, yang ketiganya, kenapa jangan main dalam air ni? Kadang-kadang pengawal kuasa setempat biasanya dia alert tau benda-benda macam ni. Maksudnya kalau kat situ ada berlakunya banjir, dia akan tutup saluran elektrik, betul. Tapi macam cakap tadi lah, janganlah kita mengambil mudah akan satu-satu perkara tu. Kita tak tahu apa yang akan terjadi, betul tak? Kita tak tahu sama ada aliran elektrik dah ditutup sepenuhnya ataupun tidak. Elok je kita main air benda semua, sekali ada aliran elektrik, kita tak tahu. Tak pasal-pasal pula, kan? Dah jadi satu kerja, satu bencana dah menimpa kita, timpa pula lagi satu bencana. Kita tak naklah macam tu, okey? Yang keduanya, jangan berlengah-lengah. Ya, adik-adik, abang-abang kat luar sana, janganlah bila nampak air tu naik kan, baru sampai buku lali. Baru sampai buku lali, ya tak? Belum apa-apa lagi. Janganlah kita berlengah-lengah. Kalau nampak air tu naik, cepat-cepat bersiap sedia. Prepare apa benda semua yang patut. Orang kata, kalau boleh gerak keluar daripada tempat tu terus. Kita dah boleh siap-siap dah masa tu. Sebab sementara air dekat buku lali, kereta masih lagi boleh bergerak. Bila air dah naik sampai ke betis, ke lutut, bye-bye sayonara. Bye-bye sayonara. Kau nak gerak kereta, masuk ke air dalam exhaust. Dan dalam poin kedua ni pula, dalam kita jangan berlengah-lengah tu, sentiasa beringat, dalam kita bersiap sedia untuk gerak keluar daripada kawasan tu dengan segera, siapkan juga bekalan makanan yang maksudnya tak perlu dimasak, macam biskut ke, keropok, jajan, air mineral ataupun air apa yang boleh diminum on the spot. Sebab apa, kita tak tahu. Mungkin kawasan rumah kita dah sampai buku lali, depan tu air dah naik, memang kita tak boleh nak lalu. Maksudnya kena bersiap sedia lah. Orang kata sentiasa menjangkakan yang tidak dijangka. Maksudnya kita jangka, kita sempat keluar, tapi sentiasa bersedia lah. Takut-takut kita tak sempat keluar, kita terperangkap. Dan yang ketiga adalah jangan sibukkan diri dengan perkara yang tak penting. Maksudnya, yelah abang tahu harta benda tu penting, memang penting. Tapi kalau dibandingkan harta benda dengan nyawa, mana lagi penting? Apa yang korang punya selamatkan ada dua benda je, diri korang dan anak-anak korang. Tak kira lah anak-anak ke, keluarga ke, adik-beradik ke kan, yang duduk rumah tu lah, yang dekat tu. Selamatkan nyawa dan dokumen-dokumen penting, macam surat beranak, IC, pasport, apa benda semua. Itu sahaja. Sijil-sijil ke apa ke kan, itu sahaja. Yang lain tu kita berserah je lah. Kita berserah. Kita nak cakap apa tu lah, nasihat pandai tak? Kita bab menasihati ni, muka main rancak, kita tak faham pasal orang baru beli TV apa benda. Tapi yelah, macam abang cakap tadi lah, mana lagi penting kan. Memang rasa berarti baru beli TV 60 inci kan, tiba-tiba banjir. Allah, utamakanlah nyawa anda dan dokumen-dokumen penting. Yang lain tu kita berserah je lah, nak buat macam mana. Abang nak kata faham pun, kita tak faham kan situasi korang macam mana. Itulah, abang nak korang sentiasa bersedia lah. Walaupun tempat korang tu bukan tempat favourite, yang tak pernah kena banjir, kita ambil pengajaran lah daripada kawan-kawan kita yang dah terkena kan. Sentiasa beringat lah. Ambil lah 3 poin yang abang dah kongsikan tadi tu sebagai orang kata penanda aras. Pertama, bila nampak tu jangan main air. Bila dah terkena tu jangan main air. Itu perkara paling penting sekali. Memang nampak seronok, korang pandai berenang lah, takat mana pun pernah bani kat lautan Pasifik ke apa ke. Lautan Pasifik dengan air banjir lain, dia punya isi kandungan air tu kita tak tahu. Dan apa yang ada dalam air tu kita tak tahu. Yang kedua ni, jangan berlengah-lengah lah. Nampak air dah naik tu, cepat-cepat lah kita bersiap sedia beredar daripada kawasan tu. Dan sediakan makanan yang ada lah, yang tak sempat dah nak pergi beli kat kedai runcit. Apa yang ada lah rumah tu kau sauk je lah kan. Yang ketiganya, janganlah kita buat perkara yang tak penting. Macam selamatkan TV, selamatkan sofa lah, nak angkat naik atas meja dulu lah, apa benda semua kan. Jangan air laju. Ada satu kawasan dekat mana tak abang tengok dalam video tu,
Air dia daripada buku lali naik ke dada dalam 30 minit je. Kau bantai tak boleh benang ke apa ke, ada kayu balak lalu kau tak tahu kan. Macam cakap lah, dalam air banjir tu kita tak tahu apa isi kandungan dia. Kalau tak menatang pun kayu balak, mampu kau nak melawan arus deras kayu balak apa benda semua tu kan. Jangan buat benda yang tak penting. Just ambil apa yang patut saja, macam dokumen yang penting, macam abang cakap tadi, IC apa benda semua tu kan. Dan juga mungkin power bank. Sebab kita nak berkomunikasi dalam media sosial kan. Tengok baru-baru ni bagaimana media sosial tu memainkan peranan yang sangat penting. Kadang-kadang ada pihak berkuasa yang tak tahu dekat mana bagai yang terkena. Janganlah kita bersangka buruk terhadap mereka, cakap tak sampailah apalah, bantuan tak tibalah. Sebab banyak lagi tempat yang dah terkena. Jadi mereka mungkin sebab dia tak tahu kat mana yang dah kena, dia fokuskan kat tempat tu. Bukanlah mereka mengabaikan mereka yang tempat lain ni. Jadi media sosial sangat membantulah dalam apa orang kata zaman milenium ni. Bila mana orang kat sini post, maka dia orang pun tahu. NGO pun tahu. Kalau pihak berkuasa tak dapat bantu, NGO tahu. NGO boleh pergi tolong. Macam tu lah. Jadi lagi sekali lah abang nak menzahirkan rasa duka cita dan takziah abang kepada kawan-kawan kita dekat luar sana yang ditimpa musibah ni. Abang harap korang kuat mengharungi dugaan ni. Dan tak tahulah nak cakap apa. Serius, sedih sebenarnya. Tengok kawan-kawan kita baru nak set up kenduri, baru nak kahwin, ada yang baru beli rumah, ada yang baru beli perabot. Sedih tau, serius. Walaupun kesedihan abang tu tak sesedih mereka kan. Yelah. Ni langsir buatan tangan ibu. Allah, ibu langsir habis. Tidak. Patas. Meja makan kami. Usi siling habis. Cuma itu je lah, abang just nak berkongsi sedikit pesanan ringkas. Dan kepada korang-korang di luar sana, mana yang kita boleh bantu, kita bantulah. Kalau ada dana untuk masa-masa banjir, kita salurlah sedikit sebanyak. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah. Seorang bagi RM1, kalau 30 juta orang dalam Malaysia ni bagi seorang RM1, dah dapat 30 juta. InsyaAllah dapat membantu sedikit sebanyak, tak? Gitu je lah. Itu je lah abang harapkan yang terbaik untuk masa-masa banjir. Dan lagi sekali, salam takziah daripada abang kepada korang kat luar sana. Jaga diri, jaga SOP, jaga keselamatan diri, jangan main air banjir. Okey, sentiasa beringat. Ambil lah nasihat abang tadi, 3 nasihat abang yang awal tadi. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye.